Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pembentangan pada hari ini kami membentangkan tentang subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia. TITAS. Pada hari ini kami akan membentang mengenai sejarah kedatangan Islam di Melaka dan kesannya terhadap peradaban Melayu. Ahli kumpulan 10 ini adalah saya sendiri, Nur Amalia, Nur Aulia Rizki, Nur Anis, Nur Anissa Mardiah, Afrina Batrisha dan Lydia Wati. Seterusnya saya memberi kepada Nur Anis untuk pengenalan. Okey, baiklah, untuk pengenalan, Melaka menjadi pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam ketika para miswara memeluk agama Islam. Kesan perislaman para miswara menjadikan pengaruh Islam bertambah kuat di Melaka. Kita boleh lihat sehingga kini bila bilangan penganut Islam di Malaysia semakin bertambah dan ramai yang menyedari bahawa agama Islam adalah agama yang benar dan suci. Islam disebarkan secara lemah lembut dengan penuh berhikmah tanpa paksaan maupun secara kejam. Melaka banyak merungkaikan sejarah tentang bagaimana Islam boleh tersebar hingga ke pelosok negara. Galakan pemerintah turut mempercepatkan proses penyebaran agama Islam secara meluas di Melaka maupun di seluruh tanah Melayu. Sultan Muzaffar Shah menjadikan hukum Islam sebagai asas pemerintahan baginda. Seterusnya saya mempersilakan Afrina Batrisha untuk meneruskan pembentangan ini. Okay. Untuk penyataan masalah, sebab kajian ini dijalankan dan atau mengapa kajian ini dijalankan ialah untuk memberi kesedaran kepada umat Islam untuk sentiasa menyebarkan pengetahuan mengenai Islam. Yang kedua ialah untuk memberi pandangan lain kepada agama-agama yang lain untuk mengetahui kisah penyebaran Islam yang dilakukan dengan jayanya di Melaka. Cara penyebaran dilakukan menurut artikel yang dikaji ialah penyebaran Islam yang dilakukan melalui pentadbiran lebih mudah dilakukan dan cara ini berjaya dilakukan oleh pemerintah serta pendakwa di Melaka. Untuk masalah yang pertama ialah apakah sumbangan yang dilaksanakan oleh Islam dalam perkembangan Islam terhadap masyarakat di Melaka. Yang kedua ialah bagaimanakah cara untuk menangani masalah yang terdapat dalam menyebarkan Islam di Melaka. Okay. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengkaji perkembangan sebelum dan selepas kedatangan Islam di Melaka. Yang kedua ialah mengetengahkan kepada masyarakat secara umumnya dan kepada dunia Melayu khususnya pendekatan Islam sebagai satu cara hidup yang universal. Yang ketiga ialah mengenal pasti tentang teori-teori Islam di tanah Melayu dan kesannya terhadap masyarakat. Untuk hasil kajian, saya akan beri kepada Aulia. Hasil kajian, kami telah mewawancara 2 responden. Jadi yang pertama, responden yang pertama ialah Cik Fatili Nadia binti Ahmad Yusof, iaitu pelajar jurusan sejarah tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud 1. Responden telah diwawancara iaitu Cik Nadia telah menyatakan Melaka menggunakan kedudukan politik ini sebagai empire dan pusat perdagangan terbesar di rantau ini untuk menukarkan semua kepercayaan primitif orang Melayu yang berasaskan agama Hindu Buddha kepada agama yang mentauhidkan Allah SWT. Sebelum kedatangan Islam, agama dan budaya Hindu Buddha telah bertapak kukuh dalam semua aspek kehidupan masyarakat Melayu sejak berkurang lamanya. Agama dan budaya ini sangat kuat dan ketara mempengaruhi sistem politik, sosial dan ekonomi serta pemikiran masyarakat Melayu. Boleh dikatakan bahawa agama Hindu adalah agama kebanyakan golongan atasan seperti golongan istana kerana ia sangat sesuai untuk menjaga kepentingan sosial dan politik mereka sendiri.
manakala orang biasa atau orang bawahan akan menganut dan berpegang kepada kepercayaan animisme. Pulau Besar Melaka lokasi utama penyebaran dan perkembangan agama Islam suatu ketika dahulu. Kehadiran para ulama telah berjaya mengubah pegangan dan anutan agama masyarakat setempat. Keunikan dakwah yang disampaikan telah menarik minat penduduk tempatan untuk mempelajari seterusnya menganuti ajaran Islam. Pulau Besar Melaka menjadi lokasi tumpuan pengajian dan penyebaran Islam di Nusantara. Tokoh terkemuka dalam dakwah Islam seperti Sunan Giri dan Sunan Banang yang akhirnya meneruskan dakwah ini ke seluruh Nusantara. Para ulama ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam penyebaran Islam di Melaka khususnya. Pertumbuhan budaya agama, bahasa dan adat telah membawa kepada pertumbuhan budaya dan adat Melayu selain memperkayakan perbendaharaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perantaraan masyarakat berdagang di Pelabuhan Melaka. Sejarah di alam Melayu membuktikan Melaka sebagai pusat perkembangan Islam yang terulung di Asia Tenggara. Kajian ini akan melihat lebih lanjut usaha dan peranan dua pemerintah ulang yang memerintah pada era kegemilangan Melaka dalam meletakkan panji Islam sebagai parti pemerintahan. Faktor yang menggalakkan pertumbuhan Islam di Melaka adalah kerana kestabilan politik, perkembangan ilmu yang pesat dan pengukuhan undang-undang Islam. Memeluk Islam dan menurut Hamka, pendatang dari semenanjung tanah Arab ialah perintis bagi proses penyebaran Islam di tanah Melayu. Mereka telah berjaya membuatkan pemimpin-pemimpin sehingga memeluk Islam dan rakyat juga mempercayai Islam secara sukarela. Mereka juga telah berkahwin dengan orang Melayu lalu mendapat zuriat dan perkembangan Islam semakin pesat sehingga kini orang Melayu dan Nusantara dengan penduduk dianggap sebagai masyarakat Islam terbesar di dunia. Islam sebagai agama universal bermakna peraturan tafsiran pemerintah, larangan dan rayuan terpakai kepada semua orang. Bukan sahaja umat Islam sehingga akhir zaman. Menurut Cepatini lagi, bukti yang menunjukkan hubung kait dengan tamadun Islam, pemerintah dari Kesultanan Melayu Melaka dalam membantu perkembangan Islam di Tanah Melayu Melaka amat memainkan peranan yang penting, antaranya pengukuhan politik dan pertahanan Islam. Kedua, penyebaran dakwah dan perkembangan ilmu pengetahuan iaitu Melaka ialah pusat perkembangan dan pencarian ilmu bersama dengan negara-negara yang memiliki kepekaran dalam ilmu-ilmu. Ketiga, menguatkuasakan undang-undang Islam. Wujudnya undang-undang Islam di Melaka, maka wujudlah keamanan dalam kalangan masyarakat Melayu terjamin. Contoh undang-undang Melayu yang dikuatkuasakan ialah Hukum Kanan Melaka. Kesan-kesan lain ialah perubahan kepercayaan masyarakat Melayu terhadap Hindu Buddha, konsep Dewa Raja, kuasa yang lebih besar seperti dewa yang mempunyai kuasa sakti dan gaib berubah apabila agama Islam sampai di tanah Melayu. Masyarakat telah dididik berkaitan amalan tauhid seperti solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji dan umrah bagi yang mampu, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Masyarakat Melayu juga merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Ma'al Hijrah, sambutan Maulid Rasul dan nuzul Al-Quran. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan kepada Anissa. Baiklah, responden kami yang kedua ialah Ustazah Nur Alia. Beliau ialah seorang guru agama di Akademik Tahfiz dan Pengajian Islam Al-Izzah. Berdasarkan penerangan responden kami, proses pengislaman berlaku di tanah Melayu melalui 3 pendapat, iaitu Islam itu datang secara langsung melalui tanah Arab, kemudian melalui India dan melalui China. Pengislaman di tanah Arab ini berlaku pada abad ke-7 Masihi. Pedagang Arab datang ke tanah Melayu untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa 100 orang mubalik Islam. Islam juga datang melalui India pula berlaku apabila saudagar-saudagar Muslim yang berkunjung ke Nusantara. Pendapat ini ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Hamka dan beliau juga turut menyebarkan mazhab Syafi'i ke tanah Melayu.
Islam datang melalui China pada zaman Saidina Osman bin Affan. Baginda telah menghantar bapa saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebarkan agama Islam di China. Pada zaman Bani Umayyah pula, Khalifah Al-Walid menghantar tenteranya ke China untuk menyebarkan agama Islam ini. Dari situlah berlaku peperangan di China dan mereka pun berhijrah ke Asia Tenggara hingga ke Melaka. Seterusnya, Ustazah Nur Alia menghuraikan impak teori yang di tanah Melayu ini. Ia bermula dari Daulah Islamiah di Melaka. Melaka merupakan kerajaan yang mempunyai peranan terbesar mengatasi kerajaan Islam yang lain di Nusantara ini dalam menyebarkan agama Islam. Melaka juga mempunyai laluan perdagangan yang tersebar pada abad itu. Pada abad ke-14 Masihi, hampir semua Nusantara telah diislamkan bermula daripada Melaka. Kesan daripada pengislaman Melaka ini bermula apabila seorang ulama yang mengajar dekat Melaka ni ialah Syekh Al-Makdum Said Abdul Aziz. Beliau menyampaikan agama Islam melalui majlis ilmu di istana. Mereka juga banyak menterjemah kitab-kitab dari bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan di tanah Melayu seperti bahasa Melayu dan Jawi. Sultan Melaka telah membuat pelaksanaan syariat iaitu syariat Islam dilaksanakan ke dalam tanah Melayu. Yang terakhirnya, Ustazah Nur Alia ini bersetuju bahawa Melaka mempunyai banyak sumber yang berkaitan dengan tamadun Islam. Pertamanya, Sultan Melaka telah menghantar para ulama untuk berdakwah hingga dalam tempoh masa 2 tahun mereka telah berjaya untuk mengislamkan seluruh Asia Tenggara. Sejarah Islam ni banyak kesan-kesannya di Melaka, antaranya dari sistem Hindu-Buddha kita bertukar menjadi sistem khalifah selepas kedatangan Islam. Sistem perundangan juga telah digubal, antaranya jaminan keharmonian, hak orang Islam dan bukan Islam terjaga, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Johor dan sebagainya. Dari segi politik pula ia mempunyai 2 cabang iaitu dari cabang pentadbiran dan juga perundangan. Terakhirnya, undang-undang ini mestilah digubal dengan baik supaya tiada orang yang akan ditindas dan dizalimi. Undang-undang yang terbaik adalah undang-undang yang datang daripada kita orang Islam ni, ialah beriman bahawa hukum yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Amalia untuk sambung. Baiklah, saya sambung kepada implikasi kajian. Implikasi daripada hari ini secara tidak langsung, kita dapat mengkaji perkembangan sebelum dan selepas kedatangan Islam di Melaka dan dapat menarik lebih ramai masyarakat untuk memahami dan lebih menghayati sejarah kedatangan Islam di Melaka. Masyarakat juga dapat mengetahui tentang tugasan, peranan dan pengorbanan mubalik Islam dan Sultan dalam penyebaran Islam di tanah Melayu. Selain itu, kita juga akan lebih mengetahui mengenai kesan-kesan kedatangan Islam di tanah Melayu dari segi akidah, politik dan pentadbiran, pendidikan dan keilmuan, sosial, kesenian dan lain-lain. Sejarah kedatangan Islam di tanah Melayu juga dapat dibuktikan daripada seni, bina masjid, madrasah, batu bersurat, tulisan Jawi dan lain-lain. Seterusnya, sejarah kedatangan Islam menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi sehingga kini. Masyarakat bukan Islam juga tidak perlu risau tinggal di Malaysia kerana Islam telah mengajak umatnya untuk sentiasa beradab dan tidak resis sesama manusia. Akhirnya, sejarah kedatangan Islam telah mengangkat martabat bangsa orang Melayu di tanah Melayu dan sehingga kini raja-raja Melayu beranan untuk memelihara agama Islam daripada tercemar oleh agama lain. Oleh itu, dalam sejarah ini telah memberikan banyak penggambaran, banyak pengajaran dan pedoman untuk masyarakat supaya mereka menghayati
sejarah ini dan lebih bersemangat untuk memelihara agama Islam. Seterusnya, kesimpulan Lydia Wati. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Kesimpulan bagi perkembangan tamadun Islam di Melaka, iaitu perkembangan tamadun Islam di Melaka bermula pada abad ke-7 Masihi, di mana berlakunya pengislaman dan perdagangan. Peranan terbesar Melaka dalam sejarahnya iaitu mengatasi semua kerajaan Islam yang lain di Nusantara ialah menyebarkan Islam. Kemudian kedudukan politik yang dimiliki Melaka sebagai sebuah empire dan pusat perdagangan terbesar di rantau ini telah dimanfaatkan untuk menukarkan seluruh kepercayaan asal orang Melayu yang berasaskan Hindu-Buddha kepada menganut agama Tauhid, iaitu agama Islam. Kepercayaan sesebuah bangsa itu sangat sukar untuk dilupakan. Bahkan selepas menganut agama Islam, orang Melayu masih lagi meneruskan kepercayaan karut yang mereka anuti sebelum ini. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya pengetahuan yang luas berkenaan dengan sejarah tamadun Islam ini supaya lebih banyak orang yang beragama Islam dan orang Melayu dapat mempelajari dari kesilapan orang-orang terdahulu. Melaka adalah contoh penyebar agama Islam yang berjaya di Nusantara ini, di mana ianya telah mengislamkan seluruh umat berbangsa Melayu di tanah Melayu menjadi individu yang berpegang pada kitab Al-Quran dan hadis. Dengan ini kita patut bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 11. Sekian sahaja daripada kumpulan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.